Okay, itulah jalan yang terpenting yang ada untuk mensabitkan kesahihan dakwaan seseorang berkaitan dengan alam fizikal ini. Okay, berkaitan dengan alam fizikal ini. Contoh, ada orang kata, batu ni lebih berat daripada batu ni. Kan? Batu batu A lebih berat daripada batu B. Macam mana nak yakin? Timbang lah. Timbang. Itu saja cara yang kita boleh benar-benar yakin. Jangan pula, batu ni lebih berat daripada batu B. Macam mana kamu tahu? Saya mimpi. Mana boleh pakai? Atau saya rasa, firasat. Mana boleh pakai? Ini bidang alam kebendaan, material things, the material world, the physical reality, and you have to use science. You have to use empirical evidence. Ni tak, sebahagian golongan yang ikut makrifat ni, dia bukan sekadar langgar akal dia tak nak pakai. Sains pun dia tak nak pakai juga. Itu yang banyak anti-vax di kalangan mereka juga. Yang menghina-hina usaha doktor-doktor, menghina-hina, mempermain-mainkan, mereka juga datang daripada golongan ini. Sebab apa? Mereka dah buang akal daripada awal-awal. Siap sampai ada yang mengatakan, ada seorang guru yang mengatakan, siapa yang ambil vaksin 2 tahun mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak kedakwaan yang biadab tu, kan? Doktor-doktor beratus ribu dalam dunia ni buat kajian dan sebagainya. Kita yang tak ada background science, medical, tiba-tiba buat dakwaan biadab seperti itu. Tapi masalah ada sebagian murid-murid main ikut dia, main tengah-tengah je. Sebab apa? Akal buang dalam tong sampah. Sains pun dibuang dalam tong sampah. Sains ni buat ilmu Yahudi. Akal jangan pakai. Kita ikut rasa, makrifat, mimpi, ikut guru. Ini bukan jalan ahli sunnah wal jamaah. Wahai masyarakat Melayu Islam kita di Nusantara. Tak kira dekat Singapura, dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Indonesia. Itu bukan jalan ahli sunnah wal jamaah. Dan itu bukan dakwaan saya. Itu adalah yang diajar oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah kita sendiri yang kamu semua dakwa mengikut. Tapi mulut dakwa ikut, tapi tak nak ikut betul-betul. Ini peringatan saya. Ini bukan datang daripada saya. Apa yang saya dakwa ni semua ada dalam kitab-kitab para ulama kita. Dia bukan datang daripada akal nudrus. Okay? Haziq mengatakan dari pemahaman macam ni baru kita tahu ulama dulu sebenarnya dah lebih advance dalam menafsir, menapis konsep disiplin ilmu sains juga sebetul. Kita tak boleh pandang rendah kepada para ulama kita. Do not underestimate an intelligent mind that is being put in the service of religion. Seriously put in the service of religion. Jangan kita underestimate akal yang bijak, yang hebat, yang diletakkan untuk berkhidmat untuk agama Allah dengan ikhlas. That is the best of minds. Throughout human history. You can never get any mind better than that. Orang-orang bijak pandai yang meletakkan akal mereka berkhidmat untuk Allah dan Rasul, that is the best mind a human society can produce. Sebab tu, tamadun Islam menghasilkan ilmu. Tamadun Islam menghasilkan ilmu. Tamadun Islam menghasilkan ilmu yang banyak. Bahkan pengkaji daripada luar, Franz Rosenthal mengatakan bahawa tamadun Islam, the most important characteristic of the Islamic civilization is their pursuit for knowledge. Their mad pursuit for knowledge. Gila ilmu kita orang Islam. Gila berfikir, gila mencari kebenaran. Nak panggil saya gila dalam bab ni, saya terima sebagai pujian. Tak ada masalah. Dan kita sebagai umat Islam, kita sepatutnya memimpin keilmuan. Tetapi kita dah tertinggal lama. Antaranya sebab gangguan sufi falsafah ini. Gangguan geng-geng makrifat batiniyah ni yang melambatkan, yang menarik ke belakang, memundurkan masyarakat ke belakang, yang menenggelamkan manusia dalam dakwa-dakwi, mabuk-mabuk sana sini, mimpi-mimpi, rasa-rasa. Nak jadi apa tamadun yang macam tu? Nabi tak ajar, Allah tak ajar macam tu. Kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita jadi manusia yang khalifah Allah, nak jadi khalifah macam tu ke? Jadi khalifah yang pertama sekali ikhlas ilmu dan amal yang sungguh-sungguh. Baik, dan saya sentuh sikit lah sebab Haziq tadi sentuh pasal sains ulama kita. Manusia pertama yang benar-benar memperincikan the scientific method, cara macam mana nak buat kajian saintifik. Antara manusia pertama adalah ulama kita sendiri, Al-Hasan Ibn Al-Haytham, pakar optik, pakar mata. Dia siap buat experimentation. Perkataan kamera tu, kamera, tak ramai orang Islam kita tahu, orang Melayu kita khususnya.
perkataan kamera yang kita pakai nearly every day sebenarnya adalah bahasa Arab. Dia datang dari perkataan qamrah. Qamrah itu bermaksud bilik gelap. Bilik gelap tu adalah bilik di mana Al-Hasan Ibn Haytham membuat eksperimentasi berkenaan dengan cahaya. Sebab Greek dulu, Yunani purba dulu, scholars diorang, ulama-ulama diorang kata bahawa cahaya ini berjalan dalam bentuk gelombang, in a waveform. Tapi Al-Hasan Ibn Haytham kata tak betul. Cahaya ni it moves in a straight line. Macam mana cara dia buktikan? Dengan membuat kamera obscura. Dia panggil kamera, bilik gerak yang dia cocok satu lubang, dia buat satu kain rentang, dan apa saja yang terpancar dekat luar itu terpancar secara terbalik, secara terbalik di layar kain itu. Itu dia nak menunjukkan bahawa light travels in a straight line. Ustaz mungkin boleh besarkan gambar pokok dan kenapa pokok tu jadi terbalik. Sebab cahaya berjalan secara garis lurus. Cahaya kena pada objek, dia melantun. Yang kena melantun dekat objek kat atas, dia turun ke bawah. Yang kena kat bawah, dia naik ke atas. Sebab tu, bila kita lihat pun macam tu dengan mata kita, dia terbalik. Lepas tu otak kita yang akan terbalikkan balik image tersebut. So Hasan Hassan kata sebab image ni terbalik, itu menunjukkan bahawa cahaya berjalan dengan garis lurus. Light travels in a straight line. So perkataan kamera yang kita guna ni adalah bahasa Arab. Yang dia adalah orang yang pertama, kumrah ataupun kamrah, dia adalah orang yang pertama yang menjelaskan macam mana nak buat kajian saintifik dengan betul. Lihat betapa advance mereka dulu. Kita sibuk apa hari ni? Mimpi, rasa-rasa hati, firasat, wafak-wafak, ilmu kebal. Apa ke benda ni? We are moving 10,000 steps backward. 10,000 steps backwards. Sama juga, saya bekerjasama dengan MIASA dalam bidang kesihatan mental. Berapa ramai di kalangan kita yang tahu bahawa para ulama kita dah menjelaskan banyak kaitan otak dengan depression. Dia orang tak hanya kata, oh ni semua masalah iman. Tidak. They have understood this. Abu Zaid al-Balkhi nearly 1,000 years ago. Dia kata bahawa ada bentuk depression yang datang daripada ketidakseimbangan tubuh. Bukan daripada iman. Dan ada depression yang memang datang daripada masalah kerohanian, masalah iman. Tapi tak semua depression datang dari iman. Tapi hari ini, kita sebagai sebuah masyarakat Islam, pada tahun 2021, pegangan kita, kefahaman kita tentang sakit mental ni, mundur 2,000 years ago. Ulama kita dulu lebih advance daripada kita hari ini. Sebab apa? Kita dah berhenti buat kajian. Kita berhenti belajar. Kita berhenti menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita menjadi masyarakat yang mundur ke belakang. So nak maju balik ke hadapan, maju ni bukan untuk manusia, tetapi untuk mendapat redha Allah. Allah nak kita maju. Allah nak kita jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Nak jadi khaira ummah tu. Nak jadi khaira ummah tu ilmu asas dia. Of course lah, ibadah, amal, ikhlas itu semua package. Whole package. So, terima kasih Haziq atas komen tersebut. Okay, kita sambung.